Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Alia Syafiqah binti Rosli dari unit PISMP Pendidikan Awal Kanak-Kanak ambilan Jun 2018 semester 5. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan bahan inovasi digital yang telah saya bangunkan, iaitu inovasi digital yang diberi nama Jom Kenali Haiwan. Tujuan inovasi digital ini dibangunkan adalah untuk mendidik kanak-kanak membatang suku kata KV-KV, VKVK, KV-KVK berdasarkan tema haiwan. Untuk pengetahuan hadirin, projek ini merupakan bahan bantu mengajar yang interaktif sesuai dengan arus pendidikan masa kini yang berlandaskan pendidikan abad ke-21. Bahan bantu mengajar ini sesuai untuk murid prasekolah 5 dan 6 tahun, tidak dilupakan juga mesra pengguna bagi golongan orang kelainan upaya seperti murid ADHD, lembam, masalah penglihatan dan masalah pendengaran. Inovasi ini juga sesuai dengan murid yang mempunyai gaya pembelajaran yang pelbagai seperti gaya pembelajaran auditory, visual dan kinestetik. Produk inovasi Jom Kenali Haiwan ini dibangunkan melalui penggabungan media yang eklektik iaitu terdiri daripada 7 media seperti Microsoft PowerPoint, Story Jumper, Educa Play, YouTube, Google Form, Quizzes dan Wix. Penonton yang budiman, setelah menonton video ini, saya berharap anda dapat like dan meninggalkan komen yang membina serta mengisi Google Form untuk mengemukakan sebarang cadangan atau penambahbaikan. Satu komen dan like anda amat bermakna bagi menentukan markah kerja kursus ini. Kerjasama anda saya dahului dengan ucapan terima kasih. Seterusnya, kita pergi kepada menu. Terdapat 7 menu semuanya dalam inovasi digital yang dibangunkan ini. Yang pertama ialah pengenalan, kedua video pembelajaran, ketiga latihan, keempat hubungi, kelima pautan, keenam penilaian dan ketujuh ialah maklum balas. Mengapa bahan inovasi digital ini dianggap sebagai interaktif dan praktikal untuk pembelajaran kanak-kanak? Hal ini demikian kerana dalam mencapai matlamat pembelajaran iaitu mendidik murid dengan membatang. Mengapa bahan inovasi digital ini dianggap sebagai interaktif dan praktikal untuk pembelajaran kanak-kanak? Hal ini demikian kerana dalam mencapai matlamat objektif pengajaran iaitu mendidik kanak-kanak membatang suku kata KV-KV, VKVK, KV-KVK, guru menggunakan tema haiwan yang sangat sinonim dalam konteks kehidupan murid. Oleh itu, murid akan lebih mudah memahami isi pelajaran, seterusnya menggalakkan pembelajaran yang bermakna. Inovasi digital ini amat sesuai dengan perkembangan murid kerana isi pelajaran disampaikan melalui fasa pemeringkatan iaitu murid diberikan pendedahan mengenai konsep asas suku kata, bagaimana hendak membatang suku kata KV-KV, VKVK dan KV-KVK, diikuti oleh video pembelajaran untuk meningkatkan lagi pemahaman dan mengukuhkan lagi pemahaman murid terhadap isi pelajaran. Segmen latihan iaitu segmen yang dilakukan bersama antara guru dan murid di mana guru membimbing murid membuat latihan berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Diikuti oleh penilaian iaitu guru menilai kemampuan murid untuk membatangkan suku kata KV-KV, VKVK dan KV-KVK. Seterusnya membolehkan guru menilai keberkesanan pengajaran guru serta merancang tindakan susulan yang boleh dilakukan ke atas murid. Seterusnya diikuti oleh segmen maklum balas iaitu maklum balas yang diberikan oleh ibu bapa ataupun guru bagi menilai keberkesanan projek inovasi digital yang telah dibangunkan, sejauh mana projek inovasi digital ini dapat meningkatkan prestasi anak-anak dalam pelajaran. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Saya memasukkan kurikulum standard prasekolah kebangsaan dalam menu pengenalan. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini digunakan untuk membolehkan saya membina bahan inovasi digital yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah.
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan atau dikenali sebagai KSPK merupakan kurikulum yang diguna pakai oleh pendidik di prasekolah. Ia mempunyai 6 tunjang kesemuanya, iaitu tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, tunjang kemanusiaan, tunjang sains dan teknologi, tunjang fizikal dan estetika, dan yang terakhir ialah tunjang keterampilan diri. Oleh itu, tunjang utama yang saya pilih dalam melaksanakan projek inovasi digital ini ialah tunjang komunikasi. Keenam tunjang ini amat ditekankan oleh pendidik untuk melahirkan insan yang seimbang dari pelbagai aspek bersesuaian dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Berdasarkan tunjang komunikasi yang saya tekankan, terdapat beberapa standard kandungan yang telah saya fokuskan, iaitu yang pertama, BM 2.3.3 membaca perkataan dengan suku kata terbuka KVKV, dan yang kedua ialah BM 2.3.4 membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup VKVK, KVKVK. Seterusnya kita lihat kepada video pembelajaran. Video pembelajaran ini telah dibuat menggunakan 3 media ataupun aplikasi, iaitu PowerPoint, YouTube dan juga Story Jumper. PowerPoint ini merupakan daripada PowerPoint biasa dan ditukar ke dalam bentuk video. Mari mengenal haiwan. Perkataan haiwan berdasarkan suku kata KVKV. Berdasarkan video ini, kita dapat lihat bahawa guru menggunakan teknik pemenggalan suku kata, iaitu perkataan kuda. Satu perkataan diperbuat daripada 2 suku kata, iaitu keyuku, dieda. Kuda menjadi satu perkataan, iaitu kuda. Keyuku diwarnakan dengan warna merah, manakala dieda diwarnakan dengan warna hijau. Ini cukup memberi pengetahuan kepada murid bahawa perkataan kuda terdiri daripada 2 suku kata yang berbeza, iaitu keyuku dan dieda membentuk perkataan kuda. Seterusnya, video ini diperoleh daripada YouTube. Di dalam video ini menunjukkan tentang bunyi-bunyi haiwan, nama haiwan dan juga bunyi-bunyi haiwan. Seterusnya, aplikasi ketiga ialah Story Jumper. Saya menggunakan Story Jumper ini untuk memberi pendedahan kepada murid bagaimana membatangkan suku kata. Seterusnya, aplikasi Story Jumper ini menggunakan teknik pengajaran didik ibu yang mana dapat memberikan keseronokan kepada kanak-kanak, seterusnya membawa kepada pembelajaran yang bermakna kerana murid lebih termotivasi untuk belajar kerana mereka berasa seronok dan belajar dalam suasana ataupun persekitaran yang kondusif. Tunjang utama yang telah dipilih ialah tunjang komunikasi, manakala kesepaduan tunjang berdasarkan media Story Jumper ini ialah tunjang perkembangan fizikal dan estetika, yang mana murid menggunakan murid mendengar lirik lagu, seterusnya mengkoordinasi pergerakan motor kasar dan motor halus untuk memaksimumkan penggunaan ruang dan melakukan gerakan semasa nyanyian. Di sini kita dapat lihat murid menunjukkan kecerdasan spasial ruang. Teknik didik hibur ini sekaligus dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar, seterusnya memberikan pembelajaran yang bermakna kepada mereka. Seekor laba-laba cuba manjat berhenti, bila hujan turun, laba cepat lari, terbit matahari, air tiada lagi, laba cuba manjat. Baiklah, di sini kita dapat lihat perkataan labah-labah. Labah-labah ini merupakan suku kata KV, KVK untuk membentuk satu perkataan labah, iaitu LA lah, BAH bah, labah. LA lah
guru menggunakan warna merah bagi menggambarkan satu suku kata dan BAH bar dengan warna kelabu. Dengan ini, senang untuk murid membezakan suku kata LA la, BAH bar membentuk perkataan labah. Seterusnya kita lihat kepada latihan. Latihan yang digunakan ialah teka silang kata dan juga padanan. Baik, lihat kepada ini. Arnab. Arnab. Perkataan arnab dimainkan melalui audio. Oleh itu, ia amat bersesuaian dengan kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan di mana mereka tidak dapat melihat tetapi mereka dapat mendengar. Mereka dapat mendengar perkataan haiwan. Jadi tulis di sini arnab. Arnab. Kanak-kanak perlu melengkapkan silang kata ini dan mereka akan diberikan skor. Skor ini kemudiannya akan menjadi motivasi ekstrinsik kepada mereka untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan prestasi mereka dalam pelajaran. Seterusnya, untuk silang kata kali ini, ia lebih sesuai dengan kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran di mana mereka dapat melihat haiwan itu arnab. Jadi mereka tulis sini arnab. Selesaikan silang kata ini sama seperti silang kata sebelumnya. Mereka akan diberikan skor dan ini akan meningkatkan lagi motivasi murid untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan lebih daripada kawan-kawan yang lain. Apabila murid berjaya menulis perkataan arnab, ini cukup membuktikan kepada guru bahawa murid telah dapat menguasai objektif pengajaran iaitu membatang suku kata KV, 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 KVK dan juga V, KVK. Manakala kedua-dua teka silang kata ini sesuai untuk kanak-kanak prasekolah 5 dan 6 tahun dan kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran seperti lembam dan juga ADHD. Seterusnya teka silang kata. Contohnya perkataan rama-rama. Tupai sebagai contoh. Tupai. Murid memadankan gambar dan suku kata menunjukkan murid telah memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Seterusnya hubungi sini. Seterusnya pautan. Pautan ialah video-video pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran yang cuba diterapkan oleh guru. Murid boleh merujuk untuk mengukuhkan lagi pemahaman. Seterusnya, kita lihat kepada papan pemuka penilaian. Baiklah, dalam papan pemuka penilaian ini, kita menggunakan 3 media, iaitu Google Form yang pertama. Ini Google Form. Yang kedua ialah Educaplay dan yang ketiga ialah Quizzes. Okay. Yang pertama ialah Google Form. Okay, ini ialah maklumat yang perlu diisi. Gambar haiwan. Jadi, penilaian dibina ini merupakan satu bentuk instrumen yang digunakan oleh guru supaya guru dapat menilai keberkesanan pengajaran. Guru dapat melihat sejauh mana murid menguasai isi pelajaran, prestasi dan pemahaman semasa murid dan membantu guru memilih kaedah strategi yang bersesuaian untuk meningkatkan lagi pembelajaran murid dan seterusnya membolehkan guru merancang aktiviti pemulihan ataupun pengayaan untuk murid. Ini yang pertama tadi, Google Form. Selepas isi boleh klik butang submit. Okay. Kedua ialah Educaplay, iaitu memadankan perkataan dan juga haiwan. Contohnya, contoh tapik. Tapik, gambar tapik, klik tapik. Okey, betul. Lagi, itik, klik itik. Tupai, klik tupai. Okey,
Dan murid dikendaki untuk melengkapkan kesemua gambar dan perkataan ini. Dan yang ketiga ialah menggunakan aplikasi Quizizz. Quizizz. Contoh soalan. Apakah haiwan seperti dalam gambar? Haiwan ini telah digunakan semasa membuat latihan sebentar tadi dengan murid. Jadi murid perlu recall ataupun mengingat kembali isi pelajaran supaya mereka dapat melaksanakan tugasan ini dengan tepat dan betul. Ini merupakan gambar rubah. Rubah terdiri daripada dua suku kata, iaitu suku kata KV, KVK, RU, roof, BAH, bah, rubah. Klik rubah. Klik rubah dan pergi kepada soalan seterusnya. Itulah, ini merupakan gambar ayam. Seterusnya, mempunyai 5 huruf. Jadi murid perlu mengira. A, R, N, A, B, nak, arnak. T, A, ta, P, I, R, P, tape. Dengan menggunakan teknik ulangan dan sebutan, murid akan lebih mudah mengingati sesuatu pelajaran. Ini merupakan soalan aneka pilihan. Boleh pilih, iaitu memerlukan murid pilih lebih daripada satu jawapan. Dan soalan yang terakhir, bagaimanakah murid mengeja kuda? Murid seterusnya akan mengeja. I-E-T-I-K, itik, bukan kuda. L-A, la, B-A-H, bah, labah, bukan kuda. K-U, ku, D-A, ya, ini ialah kuda. Jadi klik kuda. Baiklah, ini merupakan penilaian yang boleh dijalankan oleh guru ke atas murid untuk menilai pemahaman pembelajaran murid. Seterusnya diikuti yang terakhir ialah maklum balas. Baiklah, sekiranya inovasi saya jalankan ini, saya kira akan diguna pakai di prasekolah. Jadi, saya memerlukan penilaian daripada guru dan juga ibu bapa tentang keberkesanan projek inovasi digital Jom Kenali Haiwan ini, tentang keberkesanan inovasi digital ini dalam meningkatkan pembelajaran dan memberi perubahan tingkah laku terhadap pembelajaran murid. Jadi ini merupakan maklumat umum yang perlu diisi. Seterusnya, okey. Ini isilah contoh, saya isi dululah. Alif, nama murid Alif, kelas Harmoni. Okey. Nama ibu bapa Rosni. Nombor untuk dihubungi 0192754281. Okey, next. Jadi kita ada soalan di sini. Aspek yang kita ukur ada empat konstruk, iaitu konstruk kandungan. Jadi konstruk kandungan ini perlu diisilah terlebih dahulu. Terdiri daripada 5 soalan. Okey, isi dulu. Okey. Ini contoh Google Form ataupun borang maklum balas yang dijalankan secara atas talian. Tetapi saya faham keadaan semasa kita mungkin disebabkan COVID ini dan ada kanak-kanak yang tak ke sekolah dan ibu bapa menunggu anak-anak di rumah. Jadi soalan ini akan saya berikan secara manual juga kepada guru-guru prasekolah. Dan juga sesuai untuk borang manual ni untuk ibu bapa yang tidak berapa mahir tentang penggunaan ICT. Okay. Tadi yang pertama ialah konstruk kandungan, yang kedua ialah konstruk pedagogi. Isi ke semua soalan. Semua soalan ini wajib diisi. Ketiga ialah aspek kualiti media. Dan yang keempat ialah creativity package. Sama ada menarik perhatian kanak-kanak, menggalakkan pembelajaran kendiri,
memastikan kanak-kanak ini belajar daripada kesalahan, menggabungkan pelbagai multimedia yang menarik, dan di bawah ini kita ada langkah penambahbaikan ataupun cadangan jika ada untuk ibu bapa isi supaya saya sebagai orang yang mereka bentuk inovasi ini dapat mengenal pasti kekurangan atau masalah ataupun kepincangan yang dihadapi oleh murid semasa melaksanakan inovasi ini. Contohnya tidak menarik, warna yang tidak menarik, isi kandungan yang tidak menarik dan sebagainya, sehingga tidak memberikan kesan kepada pembelajaran. Jadi saya akan melakukan penambahbaikan penaik tarafan yang dapat membuatkan kanak-kanak lebih fokus terhadap pelajaran menggunakan inovasi digital yang dibangunkan ini. Jadi sebarang cadangan atau penambahbaikan mungkin dari sudut pandang ibu bapa atau guru boleh dikemukakan di sini supaya projek inovasi digital ini menjadi satu produk yang betul-betul sistematik, praktikal, terancang, interaktif dan juga dapat membina pengetahuan pelajar, memberi pengalaman sekaligus menggalakkan kanak-kanak untuk meneroka pengetahuan baru berdasarkan input-input yang diperoleh daripada bahan inovasi yang dibangunkan. Sekian, terima kasih.